Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel Shinty Satsu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jadinya di dalam video ini kita akan membahas dan memberikan pendapat berkaitan dengan apa? God Kamen Rider Gotchat. Macam biasalah, bila aku dah balik asrama, secara tiba-tiba berbanyak berjibun lah ya info berkaitan dengan Kamen Rider yang satu ini. Dan adakah akan membuatkan korang tertarik untuk melihat series Kamen Rider Gotchat? Mari kita mulakan pembahasan dan pendapat video berkaitan Gotchat. Sebelum aku memulakan pembahasan berkaitan dengan karakter utama di dalam series Kamen Rider Gotchat ini, mari kita ketahui dahulu siapakah yang akan menulis cerita untuk series Kamen Rider Gotchat. Okey, kat sini kita ketahui bahawa akan ada dua penulis utama di dalam series Kamen Rider Gotchat, iaitu Keiichi Hasegawa dan juga pembantu dia adalah Hiroki Uchida. Keiichi Hasegawa ini memang sudah lama ya guys kat tokusatsu ini, iaitu menjadi penulis cerita untuk beberapa series Kamen Rider yang sebelum ini. Contohnya macam Kamen Rider Saber lah ya. Dan dia pun pernah menjadi cameo di dalam episod 47 Kamen Rider Saber, dan yang telah menguruskan episod tersebut dan menulis cerita untuk penamat Kamen Rider Saber itu adalah Keiichi Hasegawa. Ya, bila aku dapat mengetahui bahawa dia yang menguruskan juga series Kamen Rider Saber lah kan, uish, itu membuatkan aku tertarik lah ya. Apatah lagi untuk penamat series Kamen Rider Saber yang sangatlah membekas dan sangatlah terbaik. Jadinya kita berharap sahaja dia dapat menulis cerita Kamen Rider Gotchat ini dengan sangat bagus lah ya. Apatah lagi dia penulis utama untuk series Kamen Rider Gotchat. Pembantu dia iaitu Hiroki Uchida pernah menguruskan beberapa cerita tokusatsu. Contohnya macam Kamen Rider Saber, dia pernah terlibat juga TTFC Kamen Rider Outsider dan juga Kamen Rider Girl Remix Janet X Aguilera itulah kan. Dan ada sahaja beberapa series Kamen Rider yang pernah diuruskan oleh beliau. Dan bila aku tengoklah kan sebahagian daripada cerita tersebut, okey, kita tertumpu kepada Kamen Rider Outsider lah. Kamen Rider Outsider kan lebih macam menunjukkan fan service dia yang akan membuatkan penonton suka. Jadinya aku berharap sahaja dari segi penulisan Hiroki Uchida di dalam cerita Kamen Rider Gotchat ini akan membuatkan orang tertarik. Dan adakah gandingan beliau dengan Keiichi Hasegawa akan membuatkan cerita Kamen Rider Gotchat ini sangat bagus? Kita kena nantikan sahajalah ya. Mari kita terus tertumpu dengan karakter utama di dalam cerita Kamen Rider Gotchat yang bernama Hotaru Ichinose. Macam mana pendapat korang berkaitan dengan pelakon yang akan memainkan watak Hotaru Ichinose ini? Untuk pendapat aku sendiri sebenarnya okey-okey sahaja. Tetapi kalau korang sudah tengok trailer Kamen Rider Gotchat, dari segi perwatakan dia agak kebudak-budakan. Ya, disebabkan dia adalah budak sekolah. Yep, tema daripada Kamen Rider Gotchat berkaitan juga dengan sekolah. Aura dia dah nak sama dengan series Kamen Rider 4Z lah ya. Tetapi sinopsis juga mengatakan bahawa Hotaru Ichinose ini adalah budak yang biasa sahaja. Jadinya apa keistimewaan dia? Biasa sahaja. Bila aku mengetahui dari segi perwatakan dia lah kan, aku memang tidak tertarik langsung dengan rider yang satu inilah. Sorry lah, disebabkan yelah series sekarang ini kan kita sudah mendapatkan main karakter yang kita mahukan, iaitu SOKO yang tersangatlah santuy, yang tersangatlah elegan lah kan. Tetapi untuk rider kelima di dalam series Kamen Rider di era Reiwa, iaitu Kamen Rider Gotchat, kita mendapatkan karakter yang agak terlalu kebudak-budakan. Dan mungkin sahaja tema untuk main rider tetap akan diperkekalkan di dalam watak Kamen Rider Gotchat, iaitu baik hati, mahu menyelamatkan dunia. Semestinya perkara itu akan diterapkan di dalam main karakter lah ya, watak utama untuk Kamen Rider. Dan dari segi henshin dia, perubahan dia untuk berubah menjadi Kamen Rider Gotchat, dari segi visual dia aku memang sangat suka. Tetapi dari segi gaya dia untuk berubah menjadi Kamen Rider Gotchat agak kaku, maaf lah ya. Tetapi watak yang sebegini aku taklah berapa suka sangat. Yelah, selera orang kan berbeza-beza lah kan. Aku harapkan kita akan mendapatkan karakter yang macam SOKO ke, atau taklah terlalu kebudak-budakan sangat macam ya watak Kamen Rider Gotchat yang satu ini. Jangan jadi macam ya Tenkuji Takeru sudahlah ya. Janganlah jadi macam watak Kamen Rider Ghost yang bagi aku watak kebudak-budakan dia itu memang tidak
terkawal dan membuatkan aku pun kurang gemar dengan karakter yang sebegitu. Macam apa yang aku cakapkan tadi, cerita Kamen Rider Go-Chan akan berkaitan dengan sekolah dan nama sekolah dia adalah Furasu High School. Kat sini kita diperkenalkan dengan beberapa karakter lah ya. Kat sini aku takkan mengatakan semua karakter lah, tetapi beberapa karakter yang bagi aku penting di dalam series Kamen Rider Go-Chan. Yang pertama adalah Rinne Kudo, adalah waifu. Maksud aku adalah heroin utama di dalam cerita Kamen Rider Go-Chan ini. Dan Rinne Kudo ini adalah satu kelas dengan Houtaro Ichinose. Apa lagi? Budak-budak, mate, ya, budak sekolah. Hai, korang terima sahajalah ya tema di dalam series Kamen Rider Go-Chan ini. Dan Rinne Kudo ini adalah seorang alkemis. Yes, alkemis yang boleh katakan tugas dia adalah untuk mengalahkan makhluk yang bernama Malgams. Jadinya sesiapa yang melayan Full Metal Alchemist lebih memahamilah apakah itu alkemis, dan para alkemis ini akan memakai cincin yang akan membuatkan mereka boleh mengeluarkan kemampuan alkemi mereka sendiri. Sebenarnya Furasu High School itu ada sekolah ni lagi yang berkaitan dengan alkemi lah kan. Dan kalau kita tengok keadaan lab di dalam akademi alkemi ini, ya, macam lebih kepada sains lah ya. Dan aku harapkan watak Houtaro Ichinose ini akan menjadi macam Kiryu Sento. Ya, kalau watak dia menjadi macam Sento kan lebih bagus. Tetapi kalau kita tengok di dalam trailer Kamen Rider Go-Chan ini, sepertinya tidak. Aku harapkan di dalam cerita Kamen Rider Go-Chan ini akan lebih mempertunjukkan sisi sebenar daripada Houtaro Ichinose ini yang akan membuatkan kita lebih tertarik. Okey, mari kita bahas pula berkaitan dengan villain utama di dalam cerita Kamen Rider Go-Chan ini yang bernama Three Dark Sister. Three Dark Sister ini akan diketuai oleh Atropos, Kloto dan Lachesis. Nama-nama mereka ini berkaitan dengan mitologi Yunani ya. Dan untuk pendapat aku sendiri, waduh, main antagonisnya 3 perempuan sekali, dan kenapa ada seorang budak kecil kat situ lah ya. Uish, mungkin sahaja kecil, tetapi dari segi kekuatan dia teramatlah dahsyat dan dapat membantai Kamen Rider Go-Chan. Aku taklah tertarik sangat dengan kostum dia, tetapi aku lebih tertarik dengan konsep dia yang lebih terarah kepada tamadun Yunani. Mungkin kita akan belajar sejarah lagi sama macam bila kita melihat cerita Kamen Rider Ghost lah ya. Waduh. Dan adakah villain utama di dalam cerita Kamen Rider Go-Chan ini akan membuatkan kita terkejut dan membuatkan kita sangat suka dari segi aksi mereka? Harapnya jadi macam tu, dan dia punya aura-aura ni macam Deadman lah ya di dalam series Kamen Rider Revice. Di dalam cerita Kamen Rider Go-Chan ini akan dipertunjukkan ibu daripada Houtaro Ichinose yang bernama Tamami Ichinose. Okey, aku rasa di dalam cerita Kamen Rider Go-Chan ini akan dikaitkan dengan konflik keluarga di antara keluarga Ichinose inilah kan. Kalau jadi sebegitu, harapnya dari segi ceritanya akan menjadi sangatlah bagus. Tetapi kalau tidak diletakkan pun, tak menjadi satu masalah lah ya. Okey, kalau kita tengok desain monster Malgams di dalam cerita Kamen Rider Go-Chan ini memang tersangatlah seram dan juga sangatlah ya. Sumpah, ni dari segi desain dia ini lebih bagus berbanding dengan desain monster di dalam cerita Kamen Rider Revice. Lagi-lagi reprise lah ya. Dan berkaitan juga dengan tema di dalam cerita Kamen Rider Go-Chan ini adalah alkemi. Jadinya Malgams ini adalah alkemi yang telah tercemar daripada keburukan-keburukan daripada manusia itu sendiri. Dan tugas daripada Kamen Rider Go-Chan ialah mengalahkan Malgams tersebut. Dan apabila Malgams tersebut sudah dikalahkan, Malgams tersebut akan menjadi bobola dan akan memasuki kat kosong daripada Kamen Rider Go-Chan. Dan Kamen Rider Go-Chan dapat menggunakan kekuatan Malgams tersebut. Dia punya konsep dia ini memang hampir sama lah ya macam di dalam cerita Kamen Rider Blade. Dan dari segi konsep dia ini bagi aku memang tersangatlah bagus lah ya untuk membuatkan cerita Kamen Rider Go-Chan ini lebih berkembang. Dan mari kita lihat sahaja apa yang akan jadi selepas Kamen Rider Go-Chan sudah mengalahkan semua Malgams. Dan adakah akan ada plot twist yang akan membuatkan kita sangat terkejut lah ya. Ada juga satu watak yang membuatkan kita tertanya-tanya dan juga misteri di dalam cerita Kamen Rider Go-Chan ini yang bernama Fugakudo, adalah alkemis yang hilang. Jadinya kalau kita tengok di dalam trailer Kamen Rider Go-Chan itu, dia memegang Ride Chemicat. Dan adakah dia adalah pengasas daripada Go-Chan Driver
Dan right Chemical, kita kena nantikan sahajalah ya penjelasan di dalam cerita Kamen Rider Gotchat ini. Semestinya Kamen Rider yang satu ini akan mendapatkan rivalnya sendiri, musuh utamanya lagi yang akan menjadi ancaman yang terbesar untuk Kamen Rider Gotchat. Adakah Three Dark Sister? Oh tidak, ada lagi satu watak yang membuatkan aku tertarik, yang bernama Kurogane Spanner, yang akan menjadi Valvarado. Okey, jadi ini mesti korang pelik lah ya. Lah, ni bentuk dia dah nak sama macam Kamen Rider, tetapi kenapa tidak dinamakan Kamen Rider Valvarado? Kalau diikutkan dari segi rival ke atau macam musuh ketat untuk Kamen Rider tersebut lah kan, kadang tidak perlu dinamakan Kamen Rider. Kes dia macam di dalam series Kamen Rider Drive, iaitu Chaser lah kan. Masa awal-awal itu Chaser bukan dinamakan Kamen Rider Chaser. Ya, kalau kita tengok dari segi desain Valvarado ini, sumpah mat, dari segi desain Valvarado dia ini memang sangatlah sangat dan juga sangat gagal lah ya. Kalau kita tengok dari segi helmet yang digunakan pada Valvarado ini, wosh, memang sangat unik berbanding desain yang pernah kita lihat dalam cerita Kamen Rider yang sebelum ini. Kalau kita tengok pada bahagian badan dia, helmet dia pada bahagian kaki dia itu, wosh, sangatlah unik lah ya. Apatah lagi dari segi penggunaan warna pink kejanai dia, wow, memang sangat menyerlah lah ya. Dan kad yang akan digunakan untuk berubah menjadi Valvarado ini adalah Mad Wheel. Disebabkan itu, kalau kita tengok dari segi desain dia, macam ada spana lah, lepas tu ada gear lah, lepas tu ada bahagian besi karat lah, sebegitulah kan, berkaitan dengan kereta Mad Wheel tersebut. Dan aku ingatkan pengguna untuk Valvarado ini adalah Mamang Decade lah ya, tetapi sebenarnya tidak. Kan ada rumor mengatakan bahawa Mamang Decade akan kembali semula di dalam series Kamen Rider Gotchat. Adakah betul lah ya, disebabkan cerita Kamen Rider Gotchat ini berkaitan dengan Cat, dan Kamen Rider Decade pun berkaitan dengan Cat. Adakah Kamen Rider Decade akan comeback? Korang boleh menyatakan di ruangan komen lah ya. Tetapi kalau Decade 21 itu comeback, sumpah tu jangan lemah, itu sampah sangat tu. Berkaitan juga dengan Hotaru Ichinose adalah impian dia adalah untuk berteman dengan semua alkemi. Wow, jadinya dari segi perwatakan dia yang sangatlah ceria, yang agak kebudak-budakan, dan dari segi tujuan dia, ya bagi aku sangat okey lah ya. Cuma ni, adakah akan membuatkan orang tertarik dan orang suka, dan adakah kes dia ini akan jadi macam Kamen Rider Revice? Please lah ya, janganlah jadi macam Kamen Rider Revice. Aku rasa series Kamen Rider Gotchat ini boleh menjadi series yang sangat bagus, disebabkan penulis dia itu pun tersangatlah kita kenal, dan dari segi pembuatan mereka memang sangat bagus, Keiichi Hasegawa dan juga Hiroki Uchida. Aku rasa itu sahaja perkara yang aku mahu bahas berkaitan dengan trailer Kamen Rider Gotchat. Sebenarnya ada satu karakter yang tidak membuatkan aku tertarik juga, iaitu Ryo Kajiki, adalah kawan sekelas Hotaru Ichinose. Ya, adakah watak dia ini tersangatlah penting? Kita pun tak pasti, dan mungkin sahaja dia akan menjadi Kamen Rider. Sebenarnya kalau dia jadi Kamen Rider sangat okey, tetapi mestilah kena ada tujuan yang tersangatlah jelas untuk dia menjadi Kamen Rider. Kesimpulannya di sini, memang banyak perkara yang membuatkan kita tertarik untuk melihat cerita Kamen Rider Gotchat, tetapi dari segi main karakter dia macam tidak menjadikan akan membuatkan ramai suka sangat. Mesti akan ada orang yang akan membenci lah ya karakter daripada Kamen Rider Gotchat ini. Ya, semasa sudah diumumkan info ini pun, kebanyakan netizen pun memberikan komen yang positif dan juga komen yang negatif. Harapnya sesiapa peminat Kamen Rider tetap melihat cerita Kamen Rider Gotchat ini, dan jangan terus mengatakan bahawa cerita Kamen Rider Gotchat ini akan menjadi tidak seronok dan menjadi sampah macam cerita Kamen Rider yang sebelum ini ke, apalah kan, yang macam korang benci sangat lah kan series-series Kamen Rider yang sebelum ini. Jangan terus macam menghukum cerita tersebut sampailah cerita tersebut ditamatkan. Kalau penamat cerita Kamen Rider Gotchat bagus, series itu baguslah. Tetapi kalau penamat dia macam kurang memuaskan atau kurang bagus, ikut pendapat korang lah kan. Dan aku akan tetap membahas cerita Kamen Rider Gotchat ini dan akan menyampaikan info-info yang penting berkaitan Kamen Rider Gotchat. Korang tunggu sahaja. Itu sahaja pembahasan aku di dalam video ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jumpa pada video selanjutnya dan salam dari Malaysia. Bye-bye.